Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, pada pagi ini saya ingin menunjukkan macam mana caranya kita nak membuat lembaran kerja mudah untuk murid ya. Okey, fokus kepada latihan menulislah. Okey. Jadi buka PowerPoint, kemudian drag daripada sebelah kiri atas, kemudian buat drag macam ni dan tekan di keyboard, tekan delete. Okey, lepas tu kita pergi kepada design, pilih slide size, custom slide size. Okey, kemudian pilih di sini size A4. Dan di bahagian orientation pilih portrait. Tekan okey. Kemudian pilihan adalah ensure fit. Okey. Bila dah dapat macam ini, sekarang kita nak buat apa ini? Border dulu. Okey, kita insert shapes. Okey, kita pilih rectangle, rounded corners. Okey, buat macam begini. Okey. And then yang kuning ni, kita drag dia ke kiri begini. Okey, supaya dia tidak terlalu rounded lah di tepi tu. And then di bahagian shape fill, tekan no fill. And then di bahagian shape outline, kita pilih warna hitam. Kemudian di bahagian ketebalan size tu kita pilih 2/1/4 points. Okay. And then kalau nak garisan yang putus-putus boleh. Okay. Buat pilihan di bahagian dashes. Kemudian kita letaklah di sini. Boleh ya, dash macam begini. Okay. Kalau saya besarkan dia jadi macam beginilah. Ya. Okay. Kemudian, okay, kita masukkan nama murid, insert text box. Okey, dan kita drag macam begini. Okey, saya besarkan. Baik, kemudian kita type lah nama murid. Nama ya. Okey, lepas tu di bahagian yang butang yang text box ini, tekan Ctrl D untuk duplicate, kemudian letak dia kemari, drag ke tepi dan tukar yang nama ni kepada tarikh. Okey. Baik, jadi kita dah nampak ya. Okey, yang untuk garisan di tengah ni, sebab saya di bahagian view ni saya hidupkan guides. Okey, kalau kita nak tengok grid lines pun boleh buat macam begini. Sebab ini nanti kalau di print dia akan hitam, kosong lah. Ya, tidak ada apa-apa. Cuma untuk supaya kita tahu sahaja kedudukan elemen tu nampak selari. Ya, okey. Baik, kemudian ya, bila dah jadi macam begini, kita akan masukkan lagi arahan. Okey, ataupun kita nak masukkan dulu gambar. Ya, insert, lepas tu shape, pilih shape dan kemudian pilih rounded corners ataupun segi empat. Ya, segi empat tepat, buat macam begini agak-agak. Okey. Kalau kita nak letak tengah, buat macam begini. Drag saja dia ke tengah. Dan yang bulat kuning ni, kita letakkan dia ke kiri. Ya, supaya dia tidak terlalu rounded lah di tepinya tu. And then bahagian shape fill, kita masukkan picture. Okey, di bahagian shape fill, masukkan picture. Kemudian kita cari daripada kita punya gambar lah yang ada memang tersimpan di dalam kita punya laptop lah. Ya. Okey, saya cari dulu. Okey, kita tengok. Okey, contohlah kan kita ambil ini. Okey, insert. Okey, baik. Kita nampak gambar ibu membasuh pakaian. Okey, jadi kita buatlah pilihan di sini di bawah ni kita boleh buatlah untuk latihan menulis, kita buat ayat ya. Okey. Bila dah masukkan gambar macam gini kan. Jadi gambar ni nanti kalau tidak mau outline, picture format di sini okey. Shape ya, shape tadi kan no outline. Jadi kita tidak letakkan
outline lah di situ. Oke, dan kita boleh masukkan di sini teks. Oke, insert text, text box, drag macam begini. Oke, kemudian sekarang kita masukkan tulisan lah ya. Oke, insert text box. Oke. Ibu membasuh pakaian. Oke. Kalau kita nak ubah dia punya tulisan nih, pergi kepada klik lagi text box ini, pergi kepada ini masih ini ya, pilihan untuk tulisan tuh kita boleh letak di sini, kita boleh pilih. Ya, yang penting apa tuh huruf tuh ditulis dengan betul. Oke. Baik, kalau terlalu rapat macam ini, cikgu boleh pilih di bagian character spacing ya. Kita pilih begini. Okey, supaya budak nampak ya huruf tu satu-satu ditulis dan boleh besarkan juga dia punya tulisan. Okey. Okey, agak-agaklah ya. Kalau kita tidak mau letak nombor pun boleh juga. Ya, tidak jadi masalah. Okey, lepas tu kita masukkan lagi garisan. Jadi kita pilih shape and then line dan cikgu drag macam ini. Okey. Itulah yang apa ni guideline ni kan. Ini yang baiknya sebab kita tahu di mana kita nak letakkan garisan kita tu. Ya. Okey, kemudian tukar shape outline ni kepada warna hitam. Kemudian kita tebalkan juga dia punya ketebalan tulisan tu. Okey. Kalau kita nak warna lain pun boleh, tidak jadi masalah. Kemudian tekan control di keyboard dan yang ini tadi kita masih lagi tekan dia kan. Okey, dan drag ke bawah. Okey, buat macam ini. Jadi ada dua ya, kita copy paste dah garisan itu tadi. Dan yang ini kita boleh ubah warnanya kepada warna merah ataupun biru ya, terpulang. Kemudian kita pilih yang ini, kita buat dia garisan macam ini. Ya. Gitu. Kalau nak warna biru pun tidak jadi masalah ya, kita tukar kepada warna biru lah ya. Okey, and then kemudian kita tekan control dan kita drag lagi ke bawah. Okey. Kalau kita nak buat garisan 4 garisan boleh ya. Untuk yang ini kita tekan control di keyboard kemudian drag ke bawah. Ya. Jadi kita dah dapat 4 garisan untuk murid tulis di garisan putus-putus warna biru. Kemudian kalau kita nak apa ni? Kita nak buat lagi ulangan ya. Untuk pilihan ni supaya murid boleh tulis berulang kali ya. Kita tekan di keyboard control kemudian pilih ke 4 garisan ni. Kemudian cikgu tekan control G ya, control G untuk grouping. Kemudian ya, sama ada cikgu nak tekan control di keyboard kemudian bawa dia ke bawah, drag macam begini, ataupun cikgu nak tekan control D untuk duplicate, boleh juga, tidak jadi masalah. Okey, macam yang ini dia tadi saya tidak tekan kuatlah ya. Kita kena tekan kuat control tu kemudian drag dia ke bawah baru lepas ya. Okey, saya kecilkan sedikit kemudian saya tekan lagi sekali untuk buat lagi satu di bawah. Jadi kita dapat apa ini? Kita dapat 3 set untuk murid menulis latihan ini ya. Okey, ini kita tak payahlah letak nombor. Okay, jadi murid boleh tiru tulisan ini di bawah ya. Okey. Ini salah satu contoh membuat lembaran kerja mudah untuk murid buat latihan menulis. Dan jangan lupa di bahagian arahan tu kita kena tulis jugalah ya, arahan. Yang ini kita boleh duplicate dia ya, control D. Okey. Petak ni kita control D kemudian drag dia ke atas. Boleh juga kalau kita buat drag tadi. Tidak ada masalah. Okey, untuk arahan ni kita boleh kecilkan dia sedikit. Okey. Kemudian kita ubahlah tulisannya ya. Tulis semula ayat dan warnakan gambar. Okey, ya. Buat macam itu. Kalau cikgu tak mau dia loose macam yang ini tadi, kita boleh rapatkan semula, pilih normal sahaja.
Okey? Jadi untuk arahan tidak perlulah orang kata kita nak buat, apa ni, antara satu huruf dengan satu huruf lain, kita buat loose di situ ya. Okey. Jadi saya ingat sampai di sini dulu ya untuk perkongsian cara membuat lembaran kerja bertulis, mudah kepada murid. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.